أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Amma ba'du, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, datin-datin, Datuk Seri, Tan Sri jika ada, yang tak boleh saya nak sebut semuanya hari ini, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak petik satu kata-kata Al-Imamul Ghazali. Apa kata Al-Imam Al-Ghazali? Dasar ilmu, asas keilmuan itu adalah ketika mana akhirat itu lebih engkau cintai daripada dunia. Itu adalah asas keilmuan. Maka daripada asas itulah ilmu itu kemudiannya membangun. Daripada foundation itu, daripada asas itu, kemudiannya kita memahami ibadah, kita memahami akhlak, kita memahami akhlak muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita memahami semua ini adalah dengan asas, iaitulah ketika mana akhirat itu lebih kita cintai berbanding dunia. Sedangkan puncaknya ilmu itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'sul hikmah ma'rifatullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puncak kepada sebuah keilmuan itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini ataupun mungkin esok saya akan bersama sekali lagi pagi esok. Saya mungkin tak bawa sambungan daripada surah Al-Humazah yang kita ceritakan sebelum ni. Sebab saya ingat hari ini kita pendek lah. Jadi sebabkan saya dah cerita hari ini tentang keilmuan dan saya nak cerita bab akhirat, dek kerana kita baca surah apa kita baca tadi? Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni banyak cerita bab akhirat je tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Tak ingatkah kita baca surah Al-Mulk itu ayat ke-8. Takadu tamayyadhu minal ghaidh kullama, apa tu, Allahumma salli Muhammad, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, duk ingatkan kita malam-malam baca surah ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hampir-hampir ia pecah berkecai sebab kuat sangat marah. Maksudnya marah. Marah Allah itu kuat sangat sampai mereka orang kafir ketika itu seolah-olah sampai nak berkecai-kecai lah. Ini cerita akhirat tuan-tuan. Kalau kita telik satu-satu tentang akhirat dalam surah Al-Mulk ini, sangat-sangat dahsyat sebenarnya. Maka tiap-tiap kali dicampakkan ke dalam neraka, ke dalamnya kata Allah Subhanahu wa taala sekumpulan orang besar, orang kafir ini tuan-tuan, bertanyalah penjaga-penjaga neraka itu kepada mereka. Neraka sendiri duk tanya orang kafir itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka tanyakan kepada mereka? Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Bukankah kamu dulu pernah didatangi Rasul pemberi ingatan dan amaran kat dunia dulu? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah minta maaf lah saya tak sambung dulu surah apa kita baca sebelum ni, Allahumma salli ala Muhammad, kita tak menyambung wailul likulli humazatil lumazah, kita tak sambung tafsiran surah Al-Humazah, duk kita selang dulu kepada surah yang hari ini mungkin kita nak bincangkan, iaitulah tentang keilmuan dan tentang takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat faham sikit sebanyak akhirat tu macam mana. Apa beza dunia, apa beza neraka, apa beza dunia kita sekarang ni dengan nanti kita di alam sana. Kita nak cerita sikit-sikit asasnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang kita dapat simpulkan, yang first tadi saya simpulkan tadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, yang saya cerita dua perkara tadi. Apa yang Al-Imam Al-Ghazali sebut, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, puncak keilmuan itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat kita simpulkan daripada dua perkara ini adalah hal pertama, perkara pertama yang harus kita kuasai dalam menuntut ilmu itu adalah merasa akhirat lebih kita rindukan, lebih kita cintai, lebih kita rasa baik daripada dunia. Dan daripada situ,
nanti akan terbangun puncaknya ilmu sampai ke tingkat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Orang yang paling takut dengan Allah itu adalah al-ulama. Ini maksud utama dia, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu, kalau kita nak kupas pasal cinta akhirat ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta dengan akhirat lebih daripada dunia, maka perlu kita kupas satu surah yang namanya surah Al-Qiyamah. Surah yang ke-75 kalau tak silap saya. Surah yang ke-75, saya baru semak tadi 75 kalau tak silap saya lah. Yang semua isi surah itu adalah berkenaan dengan akhirat. Semuanya. Tentang kiamat, tentang kematian, tentang apa yang jadi lepas daripada perkara-perkara tersebut yang kita sebutkan tadi. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu wajib belajar dan ajar keluarga tentang kehidupan akhirat. Sebab dia lebih penting, lebih lama, lebih abadi, lebih bahaya, lebih indah, lebih dahsyat daripada dunia. Maka salah satu subjek pendidikan yang perlu kita pelajari dan perlu kita serius untuk kita dalami betul-betul, untuk kita sampaikan kepada keluarga kita, yang mana subjek ini menjadi satu bahan yang disabitkan dengan undang-undang, tuan-tuan. Subjek akhirat ini sampai tahap orang duk benci sangat. Dia sabitkan dengan undang-undang supaya tidak disebarluaskan. Yang dalam diam, tuan-tuan, kesannya adalah ketakutan kepada Allah semakin dipudarkan dengan menggunakan alasan cerita-cerita akhirat itu perkara yang menakutkan orang awam. Sampaikan hatta lagu menanti di alam barzakh. Siapa yang pernah dengar, saya rasa pasti pernah dengar lah. Menanti, boleh cari di YouTube. Menanti di alam barzakh, nyanyian oleh kumpulan Faiz, pun pernah di-ban. Hatta sekarang pun sebenarnya masih lagi di-ban. Dek kerana alasan pihak liberalisme ni, puak-puak liberal ini, sebut apa? Menyatakan bahawa lagu itu mendatangkan ketakutan dan ketidaktentraman rasa apabila mendengar lagu ini kepada masyarakat. Tuan-tuan tengok, menggunakan undang-undang untuk menyekat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya ia menjadi satu silibus subjek pendidikan dalam sekolah. Yang subjek itu akan menyebabkan ahli-ahli ataupun orang yang mempelajari subjek-subjek tersebut akan ada adab secara automatik, tanpa perlu rotan yang terlalu banyak, tanpa perlu marah yang terlalu banyak, tanpa perlu membuat beberapa peraturan disiplin yang terlalu banyak. Sebab dia ada satu panduan yang namanya cintakan akhirat, kurangkan rasa terikat dengan dunia. Tuan-tuan, sampai setahap kita ini, tuan-tuan, sangat-sangat disunnahkan mendatangi orang-orang yang menghadapi nazak. Nak cerita pentingnya benda ni. Saya tak baca dah surah Qiyamah ni. Kalau saya baca, bolehlah sebenarnya saya nak baca pun. Kalau mungkin siapa tak pernah dengar. Saya rasa pernah dengar rasanya. Sedap surah ni, tuan-tuan. Kalau tengok imam-imam baca, imam-imam daripada negara Arab, terutamanya kalau yang naiknya suara tinggi sikit tu, namanya Imam Ajami. Imam Ajami itu bila sampai kepada ayat yang menceritakan tentang bila nyawa itu telah sampai di kerongkongan, itu sangat tinggi suara ni dan sangat menggerunkan. Dan itu suatu perkara yang sangat baik untuk kita. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Kata Allah Subhanahu wa taala, cerita bab nyawa dah sampai kerongkong. La uqsimu bi yaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Muka surat 577. Ayahsabul insanu an lan najma'a idhamah. بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر
وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وذر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Itu ayat 19, sambung lagi, panjang lagi sambungan ni. Cuma saya baca sedikit tuan-tuan. Bacaan pun, lagu pun, kalau imam-imam dia hafiz-hafiz dia tahu sangatlah. Surah Qiyamah tu automatik, bacaan lagu tu seolah-olah menjadi satu perkara yang sangat sedih dan menakutkan. Saya tak pasti kenapa. Pasti dan pasti. Tuan-tuan dengar Syekh Masyari Ar-Rashid, Sa'ad Wamidi, siapa pun itu, dia akan bacakan surah ini dengan nada yang sangat seolah-olah, kadang-kadang yang kita tak faham pun boleh melagukan sebegitu, tuan-tuan. Ainal mafar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Bila berlaku hari tersebut, orang ramai tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala duduk tanya-tanya, mana kita nak lari ni tuan-tuan. Banyak surah Qiyamah ni saya boleh baca tuan-tuan, muka surat 577 begitu. Allahumma salli ala Muhammad, surah Qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku bersumpah dengan nafsul lawamah bahawa kamu yang akan bangkit sesudah mati. Ayah sabul insanu allan najma'a izamah. Patutkah manusia ini duduk fikir, sangka-sangka bahawa kami ini tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulang dan hidupkan mereka semula. Bukan sebagaimana yang mereka sangka, kata Allah, bahkan kami berkuasa susun dengan sempurna segala jenis tulang-tulang, termasuklah tulang jari, tulang yang paling halus daripada yang lain. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, kebenaran itu bukan tak ada bukti. Bahkan manusia yang ingkar itu sentiasa suka nak meneruskan perbuatan kufur maksiat di sepanjang hayatnya sehingga ia tidak mengakui adanya hari kiamat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, baca. Saya akan bacakan ayat itu esok. InsyaAllah saya akan sambunglah mungkin surah Qiyamah ni esok. Cuma perbahasan-perbahasan itu kita akan bahaskan sedikit malam ni sebagai kita panggil teaser ataupun semangat untuk kita lebih kenal dengan akhirat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana sepatutnya subjek ini dia jadikan asas utama. Malah kita ini disunahkan untuk menghadapi, menziarahi orang yang nazak. Bukan orang yang nak sakaratul maut, tuan. Tuan-tuan, orang yang nak sakaratul maut ni, yang dah nak habis nyawa ni, dia nampak tenang, tuan-tuan. Kalau orang yang husnul khatimah, sangat tenang. Tapi ketika menazak, tuan-tuan, nazak ni dengan badan bergigil seperti sawan. Saya, tuan-tuan, pengalaman saya menjaga mak mertua saya. Sayalah yang menghantar ketika mana tiup dimasukkan sebelum ditidurkan. Saya yang melihat seorang diri. Adik-beradik yang lain sibuk tulis nama, tulis borang, ambil bapak mertua, menenangkan bapak saudara. Saya masuk, tuan-tuan, sebab masing-masing tak kuat. Saya masuk, saya temankan ketika mana ubat tidur dibiuskan ke dalam badan ibu mertua saya. Belum sempat tidur dia dah masukkan tiup. Bergigil-gigil badan, tuan-tuan, menahan sakit. La ilaha illallah. Sehinggalah satu tahap nazaknya ibu mertua saya. Saya dan isteri saya yang meneman ketika itu. Dia menjadikan kita panggil satu keinsafan yang tak terhingga. Sehingga apa, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Ulama sebut kalau siapa pun yang melihat orang ketika nazak, dia akan ada satu perasaan dan detikan bahawa benda tu akan dirasai olehnya nanti. Dia akan rasa, tuan-tuan. Dia akan dapat bayangkan apa yang sedang dibayangkan oleh orang nazak. Masa tu, ketika itu syaitan dah datang dah menyerupai beberapa orang untuk jadikan kita sesat dan sebagainya. Kemudian ketika nazak itu, nampak siapa yang teman kita ketika itu. Nampak semuanya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Ketika itu saya nampak segalanya dan saya rasa macam bukan takut dengan keadaan itu. Saya faham itu adalah perkara yang paling dan mesti dialami. Ya, dia akan sakit, akan sedih, menahan dengan keadaan sebegitu. Tapi perasaan
takut dek kerana apa yang akan kita lalui akan datang pun lebih kuat berbanding itu, menyebabkan kita rasa tak nak dah buat dosa, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan cari berapa ramai orang yang tiba-tiba bertaubat dek kerana tengok orang azab. Berapa ramai? Ramai sangat, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka subjek ini tidak dijadikan asas utama dalam pembelajaran sekarang, sehinggalah menyebabkan puncak keilmuan itu tak dapat dicapai secara sempurna, yang menghasilkan orang yang berilmu tapi tak ada panduan dalam meletakkan sesuatu, sama ada idea, program, masa, aktiviti anak-anak, yang akhirnya menyebabkan kerosakan semakin membara. Dek kerana semua orang fikir yang baik itu melalui apa yang dia belajar. Yang baik tu apa yang dia rasa baik je, bukan melalui panduan yang Allah bagi. Tuan-tuan, sebab dengan dasar ini, kita senang ajak keluarga pada amal soleh. Orang akan mudah amal soleh kalau amalnya itu dengan panduan kepada kecintaan kepada akhirat. Dia tapi akan terasa berat apabila amalan, kerja kita, niat kita buat baik itu atas hitungan dunia. Jadi anak kita tu kalau suruh solat dia jadi berat. Tuan-tuan, mungkin sebab dia belum faham nikmatnya akhirat dan bahayanya akhirat bila kita solat dan meninggalkan solat. Sehingga perlu kita tanam sampai jadi perasaan, sampai jadi yakin dalam diri kita dan keluarga kita bahawa semua yang kita lakukan di dunia ini diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Dan perkara ini sangat konkret, sangat tepat, sangat betul, sangat realistik. Yang kita nanti, yang di akhirat nanti, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kita faham sikit-sikit dunia akhirat ni, tuan-tuan. Kita nanti di akhirat adalah kita yang ada di dunia sekarang. Bukan mimpi, bukan cuma roh, bukan. Cuma tuan-tuan yang dimuliakan Allah, keadaan itu adalah keadaan yang mana kita ini dipindahkan tempat. Cuma pindah tempat sahaja, dipindahkan waktu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan perpindahan itu menggunakan daging yang baru. Dia macam, kalau nak mudah bahasanya tuan-tuan, macam kita pergi tunaikan umrah. Pergi tunaikan umrah, tempatnya berubah, masanya berubah. Tapi masih lagi diri kita yang berdiri di situ. Memori kita ni masih terbawa. Tuan-tuan di akhirat nanti, mungkin di Mekah itu, di umrah itu waktunya berubah sedikit lah. Kalau sini dah siang, sana mungkin pagi lagi sebegitu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirat itu ada waktu dia. Bahkan memori kita masih terbawa sehingga kita ni masih teringat dan keluar dengan keluarga di kampung. Kita ni tuan-tuan masih duk rindu dengan mereka. Kita ni dia selalu telefon mereka, tiba-tiba tak dapat nak telefon mereka. Sampai kita ni tertunggu-tunggu dalam satu hadis. Tertunggu-tunggu orang yang akan masuk kalau di alam barzah kubur itu, tuan-tuan. Kita ni tertunggu-tunggu. Siapa lagi yang akan meninggal lepas ni? Aku nak tanya tentang keluarga aku. Masuk je seorang, kita tanya, kenal tak sekian fulan-fulan? Oh, tak kenal. Sampai orang yang dikenali dia akan tanya macam-macam. Apakah kabarnya suamiku? Apa kabarnya anakku? Ditanya semuanya, tuan-tuan. Memori itu kita bawa di sana. Termasuklah di alam akhirat nanti. Apa khabar suamiku? Suami awak dah kahwin lagi sekali. Semuanya ada beritanya. Dia ceritakan semuanya. Boleh berbual macam biasa. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, hanya sahaja perpindahan tempat. Kalau tengok saintis, tuan-tuan, kalau kita nak tengok cerita kan, yang mungkin waktunya perpindahan tempat tapi waktunya berubah. Nak cerita saintis, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tengok saintis tu ada keadaan dia orang ni sampai kaji bab masa. Dia orang ni tak percaya dengan akhirat. Dia orang kaji bab masa. Dia orang naik satu pesawat, menghala ke atas, tegak ke atas. Dia nak tengok perbezaan waktu melalui walkie-talkie yang dia orang satu dekat bawah, satu ke atas. Menggunakan walkie-talkie untuk berhubung tentang masa. Dia setkan masa 8 minit sebegitu. 8 minit. Jadi setiap minit tu mesti direkodkan. Sudah 1 minit, dah 2 minit, dah 3 minit, dah 4 minit. Tuan-tuan, apa yang berlaku adalah keterlambatan. Perubahan waktu ketika itu sangat pelik. Sedangkan
waktu yang berjalan, saat yang berjalan, kan kita set masa kan. Apa tu namanya? Set masa bukan alarm, kita set masa, pemasa tu lah, pemasa tu kan. Apa nama bahasa Inggerisnya tu? Timer. Kita set timer tu sama-sama. Naik atas tu timer tu, detikan timer tu sama. Tapi bila sampai atas, kita rekodkan, data menunjukkan kedua-dua masanya berbeza. Tengok tuan-tuan, perubahan masa ketika itu pun sudah banyak berbeza. Apatah lagi waktu berlaku di akhirat. Tak pelik kalau kita ada berlaku perbezaan waktu, tapi dalam masa yang sama kita bawa dan duduk dengan diri yang ada kita sekarang, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita boleh ambil contoh lain tentang masa ni, tuan-tuan. Saya bebel sikitlah malam ni. Esok insya-Allah saya akan bawa kisah dan hari ni pun saya akan bawa kisah sikit-sikit tentang akhirat ini, tentang surah kiamat. Tuan-tuan, sama macam sekarang kalau buat masa ni. Kita tengok detikan, detik tu kan, detik, minit, saat. Yang kita kira sekarang ni dia sama sangat macam kita dulu-dulu masa kecil-kecil. Tapi tuan-tuan, apakah penyebab kita merasakan masa ni semakin pantas berlalu? Tiba-tiba dah raya. Tiba-tiba dah cuti. Dah korban. Kenapa tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sebab masa itu tak bergantung pada kiraan saat kita. Tapi ia bergantung kepada pengatur masa, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Memang janji Allah dah. Allah nak cepatkan masa dan kita rasa perkara tersebut dan kita tak sedar pun perkara tersebut. Nampak sama semuanya dan tak pelik kalau di akhirat itu berlaku seperti itu. Akhirat tuan-tuan, berubah waktu, berubah tempat, tapi diri kita masih sama. Tak ada yang berubah. Berubah nama yang dulu namanya dunia, cuma berubah kan, berubah tu dulu namanya dunia, tapi nanti namanya dah jadi akhirat dah. Dah tak ada lagi yang namanya 24 hours. Dah tak ada namanya 7-11, 7 hari seminggu, 24 jam. Tak ada dah. Tapi diri kita tu sama, tetap sama. Masa yang berlalu itu didasari seperti mana sekarang. Cuma mungkin berbeza penampilan ikut amalan masing-masing. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Jadi mungkin ada orang yang lebih baik sebab fizik kita ataupun ada yang lebih buruk fizik mereka, fizik-fiziknya itu sebab amal dan dosa-dosa yang mereka lakukan, kita lakukan. Tapi tetap juga itu diri kita, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah banyak penceritaan. Allah dok gambarkan dah awal dah Allah gambarkan. Yang nak cerita memori kita ni memang yang ni kita bawa nanti ke akhirat. Apa yang terjadi kat dunia kita bawa ke akhirat. Banyak sangat yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Maka salah satu yang Allah rakamkan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya rasa mungkin popular. Surah ini sangat popular, dibaca selalu, iaitulah surah Al-Baqarah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Setiap kali mereka diberi buah-buahan dalam syurga, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berkata, ini macam buah-buah yang kita makan dulu kat dunia. Maksudnya tuan-tuan, ingatan kita masih sama. Masih lagi ingat pisang yang dia makan di dunia dulu. Sebab ahli syurga memang ada buah pisang. Kurma yang dia makan di bulan Ramadan selama di dunia. Sebab syurga memang ada kurma. Tuan-tuan. Delima ataupun rumman yang dimakan, apalagi kalau balik daripada Timur Tengah, Mesir dan sebagainya, ataupun balik daripada umrah, makan buah delima. Tuan-tuan, kita akan banding-bandingkan. Sebab delima ni pun ada di dunia, ada di syurga. Cuma mungkin durian lah tuan-tuan. Durian tak ada lah kot. Sebab saya tak tahulah, sebab tak disebut dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Tak tahu ada ke tidak. Yang jelas tuan-tuan, dia akan membandingkan, kita akan membandingkan
kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ni macam buah yang kita pernah makan dulu kat dunia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, saya mohon untuk beri laluan kepada azan sekejap, lebih kurang 2-3 minit insya-Allah. Sebelum kita berhenti pukul 9 nanti. Okey, baik Ustaz. Okey, kita tunggu dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Muhammadar Rasulullah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. صلاة القائمة محمد رسول. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung tuan-tuan. Yang jelas orang di akhirat nanti, saya cerita dari sisi lain sikitlah. Kalau Ustaz Wadi tu dia cerita betul-betul macam mana kita beratur, macam mana. Saya pun suka perkara tersebut dan ia sangat-sangat memberi motivasi untuk kita lebih cinta akhirat. Tapi bukan tak boleh kumpul kekayaan tuan-tuan, bukan. Cuma kekayaan tu kalau kita bawa ke akhirat, itu adalah yang paling utama. Tuan-tuan, yang jelas nanti kita akan membanding-bandingkan. Nak cerita memori kita ni kita memang akan bawa ke sana. Nak cerita memang ni diri kita ni memang akan hidup balik di sana. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini buah macam yang kita makan dulu kat dunia. Ni tuan-tuan, kalimat-kalimat ahli-ahli syurga tuan-tuan. Wa utu bihi mutasyabiha, tapi Allah tak memberikan rasa itu sama persis. Bentuknya sama persis macam buah kat dunia, cuma dia mirip-mirip sahaja.
sama bentuknya tapi rasanya itu jauh lebih nikmat. Artinya tuan-tuan, diri kita yang di akhirat itu nanti sama macam yang kita ada di dunia ni, sama sebiji. Beratur, berlari, kan kita baca surah Al-Qiyamah tadi, Ainal mafar. Kita nak berlari daripada padang mahsyar itu, daripada nak cari tempat keluar daripada kawasan itu. Semuanya diri kita yang sekarang. Semuanya, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan nanti kita akan jumpa kalimah-kalimah saling berdebat. Sesama di alam akhirat itu sesama kita membalas fakta, membalas hujah di padang mahsyar. Kan kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa barazu lillahi jami'a. Kan kata Allah Subhanahu wa barazu lillahi jami'an faqalu ad-du'afa'u lilladhina istakbaru inna kunna lakum tab'a. Kan, fahal antum mughnuna anna minna azabillahi min syai'. Kan berdebat mereka tuan-tuan, mereka pun berdebat. Nak tunjuk memori kita tu ingat sangat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, nanti di padang mahsyar para pengikut dan orang-orang yang selama ini duk ikut yang kita ikut-ikutan akan berkata kepada idola mereka, pemimpin-pemimpin mereka, orang yang mereka ikuti. Mereka akan berkata, dulu kami kat dunia ni sangat-sangat biasa ikut kalian. Sangat-sangat menjadikan kalian ini idola. Sangat-sangat terkesan dengan apa yang kamu buat. Kamu buat, kami ikut. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah mereka? Maka boleh tak hari ini kalian menyelamatkan kami? Itu kata-kata mereka nanti di akhirat. Jangan sampai kita pun sebut perkara ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sisi yang saya nak ceritakan ini adalah tentang memori kita. Kita maknanya apa? Kita masih kenal dengan orang yang selama ini kita berinteraksi di dunia. Sebab tu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bab idola, bab pemimpin, bab saya sebut tuan-tuan, politik, semuanya mestilah dipilih dengan kadar yang sangat-sangat berhati-hati. Sebab ia akan disebut seperti mana yang kita bacakan ini. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu, biar kita kenal dan mengenali orang yang dekat dengan Allah. Sebab nanti kita akan cari-cari tuan-tuan dekat akhirat. Siapa yang boleh bantu kita daripada azab Allah seperti mana yang tadi. Cari tempat yang baik. Tak guna kalau kita dikenal sangat dengan selok belok surau. Kenal sangat dengan lubang tikus yang ada kat surau. Kat mana? Mana nak sembunyikan tih? CCTV tu ada berapa dan di mana? Tak guna tuan-tuan. Kalau surau itu tak kenal kita dah. Dan tak jadi saksi nanti di akhirat. Tuan-tuan, sampai ke akhirat nanti Nabi duk sebut SAW, kawan kita yang duk bawa memori ni, dia akan ingat. Dia akan rindu pada kita seperti mana rindunya mereka itu di dunia. Akan kesian kepada kita seperti mana kesiannya mereka nanti, ketika mana kita di dunia ni. Tuan-tuan, duk lari lalu titian sirat, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba mana Ustaz Nazim tak lepas-lepas lalu sirat ni, duk tunggu ujung ni tak lepas-lepas ni, mana ni? Tuan-tuan, bukan ke Ustaz Ustaz tu dulu. Saya tak naklah sebegini tuan-tuan, cuma bukan ke ini dialog-dialog yang akan berlaku, bukan ke Ustaz dulu, Ustaz ni yang banyak bantu kita tunjuk jalan sampai kita yang boleh masuk ke syurga ni sebab dia ni. Tapi tuan-tuan, tapi macam mana Ustaz boleh tergelincir? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana dia boleh tergelincir di atas titian sirat? Tuan-tuan, saya cuma nak sebut je tuan-tuan. Kalau saya tak sampai di hujung sirat, kalau saya tak sampai di hujung titian sirat, saya mohon sebut nama saya, tarik saya supaya saya boleh panjat semula titian sirat. Sebab ahli syurga boleh tarik orang yang banyak membantu beliau di dunia mereka. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tentang kedahsyatan, beberapa kedahsyatan yang akan berlaku ketika itu, tuan-tuan. Belum lagi kita ceritakan keindahan syurga, kedahsyatan neraka. Belum lagi kita duduk bersama dengan orang-orang yang saya sebut tadi, orang-orang yang nazak. Siapa yang melihat orang nazak, dia pasti akan kembali kepada Allah. Sebab dia pasti akan tahu, dia akan rasa perkara yang sama.
Bahkan kalau kita baca hadis, ternyata orang yang terakhir masuk syurga adalah lelaki. Ternyata orang yang masuk syurga adalah lelaki. Saya nak cerita sikit selingan untuk cerita bab syurga, tuan-tuan, sebelum kita berakhir hari ini. Tuan-tuan, maksudnya apa, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Lelaki yang masuk syurga ni, orang belakang dah tak ada dah. Maksudnya bila dia masuk syurga, dah tak ada dah orang belakang yang boleh masuk syurga lagi dah. Artinya, dia yang paling lama duduk di neraka, tetapi dikeluarkan setelah dosanya telah diazab, maka dia masuk syurga. Yang berbaki di neraka, artinya mereka itu akan kekal di neraka selama-lamanya. Tuan-tuan, orang macam ni, orang yang terakhir ni, tuan-tuan, mungkin dia tak ada amalan dah. Tak ada amalan langsung apa pun kat dunia kecuali dia bawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masih ada dalam hati dia yang paling kecil. Mungkin dia tak solat, tuan-tuan, dia tak puasa, dia tak haji, dia tak baca Al-Quran. Dia tak buat apa-apa. Tak tutup aurat, banyak buat dosa, mungkin berzina, mungkin dia minum arak, mungkin dia bunuh dan sebagainya. Cuma hatinya masih adalah la ilaha illallah, yang menyebabkan dia masuk paling belakang dalam syurga. Kalau kita dalam tema ataupun bahasa universiti itu, panggilan kedua, panggilan ketiga, kemudian berlaku permohonan pula, berlaku pula rayuan, berlaku pula guna kabel dan sebagainya. Lah dia lah yang paling akhir masuk. Tuan-tuan, begitu dikeluarkan daripada neraka, tubuhnya penuh dengan bekas-bekas luka. Rosak tubuh dia. Rosak sebab mati, hidup balik. Mati, hidup balik selama ribuan tahun. Sehingga akhirnya diberikan nikmat berhenti, diberikan azab Allah. Dan diberikan peluang bersihkan diri, mandi di 2 buah telaga, kata Nabi menceritakan sallallahu alaihi wasallam kisah tentang takjubnya syurga. Kalau nak cerita syurga ni 10 minit tak cukup, tuan-tuan. Cuma satu cerita ni lah. Kemudian beliau mandi, tuan-tuan. Orang terakhir ni mandi mandi di telaga pertama itu. Mandi sahaja, tuan-tuan, tubuhnya berubah. Apa yang berubah? Tingginya setinggi Adam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa tinggi Nabi Adam alaihi salam? 80 hasta, lebih kurang 35 meter atau kurang. Itu tingginya Nabi Adam alaihi salam. Dan Nabi cakap sallallahu alaihi wasallam, manusia diciptakan. Nabi Adam adalah manusia yang diciptakan dengan fizik yang paling baik, iaitulah fiziknya Nabi Adam alaihi salam. Jadi maknanya apa, tuan-tuan? Jadi ketika itu kita hidup dengan tubuh yang paling ideal. Jadi maknanya tubuh yang paling ideal itu adalah lebih kurang 35 meter. Bukan 2 meter macam kita sekarang. Kan orang duk takjub sangat, oh menjerit pemain basketball. Kan gitu kan. Minta maaf dah. Orang-orang Korea tingginya hampir 2 meter. Model-model. Ternyata, tuan-tuan, yang paling baik fiziknya itu adalah sekira-kira 80 hasta. Paling baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lepas mandi, tuan-tuan, tingginya jadi tinggi setinggi Nabi Adam alaihi salam. Kemudian wajahnya bertukar seperti wajahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Wajahnya Nabi Yusuf macam mana, tuan-tuan? Kenal Tom Cruise? Siapa lagi yang kita ada kan? Artis-artis K-pop lah selalu kan. Orang-orang duk mengilai menjerit tu. Tuan-tuan, mereka ini tak ada apa-apa kalau nak banding dengan Yusuf alaihi salam. Tak ada apa-apa. Sebab kalau setakat tengok artis Korea kan, ataupun tengok saya lah mungkin. Saya mungkin lah orang boleh kata handsome gitu kan. Gurau, tuan-tuan. Mungkin. Kalau kita tengok artis-artis yang mungkin glamour sangat, handsome sangat sebagai contoh, kita kalau tengok dia, tuan-tuan, dia jadi melongok. Melongok tu macam letak dagu kita tengok kan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Tapi kalau kita tengok Yusuf alaihi salam, dia jadi sampai hiris tangan pun tak merasa. Potonglah dadaku, lihatlah ketulusan hatiku. Ayat tu keluar, tuan-tuan. Sampai sanggup dia potong dada. Sebab dia memang tak rasa apa dah kalau potong. Dengan sebab tampannya Nabi Yusuf alaihi salam. Sekarang jangan, tuan-tuan, kalau potong jari, kalau saya akan potong jari kalau saya tak cinta awak. Gitu kan, janjikan contoh. Alah, tak payahlah, tuan-tuan. Monyet semua ni. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tampannya Nabi Yusuf alaihi salam, gantengnya itu
bukan tampan yang normal. Tampannya itu tampan mukjizat. Ini orang yang terakhir masuk syurga dah diberikan kenikmatan sebegini. Jadi tuan-tuan, banding kalau orang pertama yang masuk tak tahu dah macam mana handsome diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, tingginya seperti Nabi Adam AS, wajahnya seperti Nabi Yusuf AS, kekuatannya seperti kekuatan Nabi Musa AS, kata Nabi SAW. Macam mana kekuatannya Nabi Musa AS, tolak orang tak sengaja mati dah. Tolak aja tuan-tuan, mati. Kan ada Mesir, saya cerita dah sebelum ni, ada seorang Mesir Kipti duk gaduh dengan Bani Israel. Musa tu, Sayyidina Musa AS cuma cakap-cakap dah, janganlah dah, cukup dah, tak payah gaduh dah. Tolak gitu je tuan-tuan. Dah, tak payah gaduh. Mati tuan-tuan orang tu. Nabi Musa AS pun terkejut tuan-tuan. Kau ni kenapa? Round pertama dah KO. Gitu kan bahasanya tuan-tuan. Baru tolak dah jatuh, dah mati. Sampai Nabi Musa AS pun duk heran. Sebab kekuatan dia pun tak sengaja sangat-sangat. Itu kalau kita nak bandingkan dengan Mike Tyson, kan, kita kenal Mike Tyson, peninju dunia terhebat, ataupun Muhammad Ali, boleh elak tinju tumbukan orang sebanyak 12 kali. Sangat kuat tuan-tuan. Dia menewaskan lawan mereka tanpa ada luka di mukanya. Mereka ni sangat kuat tuan-tuan, dua orang ni. Tapi tuan-tuan, kalau dengan Nabi Musa AS, dia macam anak-anak je tuan-tuan, Mike Tyson dengan Muhammad Ali ni. Pernah satu ketika nak cerita Nabi Musa AS, malaikat duk turun. Turun ni dia serupa manusia lah, macam manusia. Turun macam manusia lah, membentuk seorang manusia. Sampai kat bawah nak jumpa Nabi Musa AS. Nabi Musa tuan-tuan, dia tonjol je. Tonjol malaikat. Dia tonjol malaikat, buta mata malaikat. Tengok kekuatan Nabi Musa AS. Malaikat duk naik langit, mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, mata aku buta. Kenapa? Dipukul Nabi Musa AS. Kemudian Allah kembalikan penglihatan balik semula ke bumi. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian turun ke bumi semula. Minta maaf, Allah kembalikan penglihatan malaikat tersebut. Turun semula ke bumi, jumpa dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa AS nak tonjol lagi sekali. Maka Nabi Musa kata, aku malaikat. Kan? Maka Nabi Musa kata, ingatkan pencuri, nasib tak kena tonjol lagi. Tuan-tuan, kekuatannya seperti Nabi Musa AS. Dan terkenal Musa itu AS dengan Nabi yang sangat kuat dan paling kuat. Kalau Sulaiman itu AS itu penuh dengan kekuasaan, maka Nabi Musa AS itu penuh dengan kekuatan fiziknya. Dan akhirnya kata Nabi SAW, selepas mana dia mandi tuan-tuan dengan telaga tersebut, apa kata Nabi SAW? Maka berubahlah orang tersebut dengan akhlaknya itu menjadi akhlak seperti Ar-Rasul SAW. Tuan-tuan, tengok mulianya Nabi SAW. Sampai nanti di syurga semuanya berakhlak dengan akhlak Nabi SAW. Mana lagi kita nak cari akhlak terbaik selain Nabi SAW? Kenapa kita buang semuanya? Buang segala-galanya tentang Nabi SAW dan kita idolakan orang lain. Cara makan Nabi SAW. Lepas Nabi makan, lepas Nabi pakai, semuanya Nabi puji Allah Subhanahu Wa Taala dan minta dilepaskan azab neraka. Semuanya kembali kepada akhirat. Tuan-tuan, jadi ni orang terakhir masuk syurga ni. Lepas mandi, fizik dah bersih, dah tak ada bekas neraka dah sama sekali. Lalu dia berwuduk di telaga kedua. Ketika mana diusapkan rambutnya dengan berwuduk, maka tuan-tuan, sejak saat itu rambutnya tidak lagi kusut selama-lamanya. Dan by the way lagi, kan saya sambung lagi begitu, rambutnya itu sebegini panjang jadinya, lebih kurang bahu begitu. Rambutnya itu panjang ikan lah begitu. Kemudian janggut pun jadi lebih cantik, yang mungkin saya akan sambung esok kisah-kisah seperti ini, kisah-kisah syurga ini tuan-tuan. Ini kisah lelaki, belum kita cerita kisah perempuan lagi. Kan perempuan itu hurun ain, bukan bidadari. Orang cerita hurun ain itu bidadari, sebenarnya nak cerita bab mata. Hurun ain itu mata. Mata wanita ketika itu, bagaimanakah wanita itu matanya, macam mana dia masuk halaman syurga, bagaimanakah dia, ada apa dalam syurga, ada pasar-pasar aswaq, ada mall kat situ, one stop center, semuanya ada di dalam
syurga tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kalau kita kaji tentang akhirat itu sudah barang tentu ia takkan habis dan takkan puas hati kita dengar, sehinggalah kita nanti menjadi pemburu syurga. Jadilah pemburu syurga, jangan jadi pemburu hantu. Begitu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita dapat hari ini, moga-moga memberi manfaat. Saya akan sambung esok sedikit-sedikit begitulah insya-Allah tentang syurga dan juga neraka, dan mungkin beberapa tambahan-tambahan peringatan lain daripada surah Al-Qiyamah insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya serahkan semula kepada pengurusi kita pada hari ini, Ustaz Hamid. Silakan. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khair al-fadhil Ustaz Muhammad Nazim atas kesudian memimpin bacaan surah Al-Mulk itu tadi, dan juga sisi tadabbur ayat suci Al-Quran yang mana kita boleh mengambil ibrah daripadanya. Dan Allah SWT itu menjadikan semua makhluknya dan menetapkan hukum dan peraturan mengikut kehendaknya, dan jadilah kita ini sebagai insan yang suka mendengar akan peringatan-peringatan Allah SWT, dan semoga ianya memberikan sedikit sebanyak peringatan kefahaman buat kita semua. Dan saya serahkan kembali kepada Ustaz untuk menutup majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Terima Ustaz. kasih. Jadi saya mohon untuk kita sama-sama tangguhkan majlis yang baik kita pada hari ini dengan kafaratul majlis wa suratul asri. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassallallahu ala Muhammad wassallallahu azim. Terima kasih semua. Saya minta diri dulu untuk tunaikan solat sekejap. Ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.